Selamat datang ke sesi kupasan kita. Hari ini kita nak teroka satu bidang ilmu Islam yang sangat asas ni, tapi mungkin tak ramai yang betul-betul faham selok-beloknya. Ia adalah ulum al-hadis atau orang panggil sains hadis. Betul tu. Kita ada sumber menarik dari anda, nota dari Dr. Roshima Syamsuddin. Jadi kita akan guna ni untuk cuba faham apa sebenarnya ulum al-hadis ni. Macam mana ia disusun dan sikit sebanyaklah macam mana ia boleh wujud. Menarik tu. Memang satu bidang yang asas tapi mendalam. Kan, pernah tak anda terfikir macam mana kita boleh yakin yang kata-kata atau perbuatan Nabi Muhammad SAW yang dah lebih 1400 tahun dulu tu betul-betul sahih sampai ke hari ini? Satu persoalan yang bagus tu. Di situlah ulum al-hadis ni main peranan penting. Ia macam tulang belakang yang pastikan sumber kedua terpenting Islam lepas Al-Quran ni terpelihara. Tepat sekali. Mekanisme pemeliharaan. Jadi, misi kita hari ini, kita nak bongkar asas ilmu ni secara santai tapi padat. Jom kita mula. Jom. Okey, kita mulakan dengan nama dia dululah. Ulum al-hadis. Bunyi macam akademik sikit kan? Ya, bunyinya memang macam tu. Boleh tak kita pecahkan sikit apa sebenarnya maksud ulum tu? Dan hadis tu sendiri dalam konteks ni. Boleh. Elok kita mula dari situ. Okey, perkataan ulum dieja ain, lam, waw. Ulum. Ia sebenarnya bentuk jamak atau plural untuk ilm. Satu ilm, banyak ulum. Oh, jadi ilmu-ilmu. Tepat. Maksudnya, ilmu-ilmu atau pengetahuan-pengetahuan. Kenapa guna jamak? Sebab bidang ni bukan satu jenis ilmu saja. Dia macam satu toolbox kita kata. Penuh dengan pelbagai cabang perbincangan, kaedah-kaedah, prinsip. Semuanya untuk kita faham dan sahkan hadis. Macam koleksi ilmu lah ya, bukan satu je. Ya, betul. Himpunan disiplin ilmu. Bukan satu subjek tunggal. Jadi bila sebut ulum, bayangkan macam itulah. Okey, faham bab ulum. Lepas tu al-hadis pula. Yang ni kita selalu dengar hadis Nabi kan? Betul. Al-hadis. Al-hadis. Dari segi bahasa, ia ada beberapa makna. Boleh jadi maksudnya yang baru, lawan kepada khadim atau lama. Boleh juga bermaksud percakapan atau khabar. Dalam konteks kita ni, makna yang relevan ialah percakapan. Atau lebih luas lagi, apa sahaja yang disandarkan, yang dirujuk kepada Nabi Muhammad SAW. Apa sahaja? Maksudnya? Maksudnya, ia termasuklah apa yang Nabi cakap, itu kita panggil qaul. Apa yang Nabi buat, fi'il. Apa yang Nabi nampak sahabat buat, tapi Nabi diam je, tanda setuju, itu takrir. Oh, diam pun dikira? Ya. Takrir tu penting. Dan juga sifat-sifat Nabi sendiri. Sama ada sifat fizikal, rupa paras baginda, khilqi, ataupun sifat pribadi dan akhlak, khuluqi. Semua ni masuk dalam skop hadis. Wah, jadi bukan setakat kata-kata je lah ya. Perbuatan, reaksi Nabi, malah sifat pribadi pun dikira hadis. Luas juga rupanya skop dia. Memang luas. Dan ada juga perbincangan menarik dalam kalangan ulama tentang sejauh mana keluasan definisi ini. Macam mana tu? Ada persoalan, adakah istilah hadis ni hanya untuk apa yang datang dari Nabi SAW atau dia termasuk juga apa yang datang dari para sahabat? Riwayat sahabat ni kita panggil mauquf. Dan juga generasi selepas sahabat, iaitu tabi'in, riwayat maqtu'. Jadi ada beza pandangan lah. Ada sedikit perbezaan. Majoriti ulama, jumhur ulama, mereka cenderung untuk masukkan riwayat sahabat, mauquf, dan tabi'in, maqtu' ni dalam skop perbincangan hadis. Mungkin sebab ada kemungkinan ia juga bersumber dari Nabi, walaupun zahirnya nampak macam kata-kata sahabat atau tabi'in je. Okey. Tapi ada juga pandangan lain, macam dari ulama Abu Al-Laith atau sarjana kontemporari macam Dr. Muhammad Ajaj Al-Khatib. Mereka lebih prefer kalau istilah hadis tu secara teknikalnya kita khususkan untuk Nabi SAW saja. Walaupun begitu, mereka pun akuilah yang penggunaan lebih luas tu, termasuk sahabat dan tabi'in, memang dah biasa diguna pakai dalam kitab-kitab. Jadi, ia lebih kepada perbezaan definisi teknikal. Faham. Dan pasal takrir tadi tu, persetujuan diam Nabi. Ini satu aspek yang unik dan penting. Ia menunjukkan sesuatu perkara tu dibolehkan dalam syarak, walaupun Nabi sendiri tak sebut secara lisan atau buat sendiri. Cukup dengan baginda lihat dan tak larang. Okey, sekarang
makin jelas sikit. Jadi ulumul hadis ni macam satu set lengkap lah ya. Alat kaji selidik untuk pastikan apa saja yang kita kata datang dari Nabi tu betul-betul sahih. Dari cakap dia, cara dia buat sesuatu, sampailah ke reaksi dia terhadap perbuatan orang lain. Teliti betul ya ulama kita fikirkan benda ni. Kagum saya. Memang sangat teliti. Ia satu keperluan untuk menjaga sumber agama. Tapi kan, kalau dah begitu banyak cabang ilmu dalam toolbox ulumul hadis ni, mesti pening juga nak belajar semua serentak. Hehehe. Memanglah, kalau tengok sekali imbas nampak banyak. Macam mana ulama kita susun bidang ni supaya senang sikit kita nak hadam? Ada pembahagian utama ke? Soalan yang bagus tu, memang untuk mudahkan kita faham struktur bidang yang luas ni, para ulama ada buat pembahagian utama. Pembahagian yang paling popular lah, yang banyak disebut dalam kitab-kitab, ialah pembahagian kepada dua cabang besar. Usaha untuk mempopularkan pembahagian ni sering dikaitkan dengan seorang ulama kurun ke-8 Hijrah, nama dia Ibnu Al-Akhfani. Ibnu Al-Akhfani, okey. Apa dua cabang tu? Dua cabang tu ialah, pertama, ilmu hadis riwayah. Kedua, ilmu hadis dirayah. Riwayah dan dirayah. Macam pernah dengar istilah ni. Apa beza dua ni ya? Okey, kita tengok satu-satu. Ilmu hadis riwayah dulu. Riwayah ni, fokus dia lebih kepada proses menyampaikan atau memindahkan teks hadis tu sendiri. Menyampaikan teks. Ya, kata-kata Nabi, perbuatan, persetujuan, takrir dan sifat-sifat Nabi itu. Bayangkan macam kerja seorang postman atau kurier yang sangat-sangat berhati-hati. Okey. Dia kena pastikan barang dia tu, yakni teks hadis, sampai dari satu orang ke orang lain, dari satu zaman ke zaman lain, dalam keadaan yang sama. Tak berubah. Jadi, riwayah ni cerita pasal bagaimana hadis tu diriwayatkan, macam mana nak jaga ketepatan lafaz dia ini ada istilah dia, dab. Dan juga adab-adab menyampaikannya. Matlamat utama dia, jaga teks tu sebaik mungkin, original. Oh, macam proses penghantaran maklumat yang sangat teliti lah. Ya, kena pastikan mesej tu tak corrupted sepanjang perjalanan dari Nabi sampai ke kita. Okey, faham riwayah, jaga teks. Yang kedua tadi, dirayah. Yang kedua, ilmu hadis dirayah. Kalau riwayah tadi macam postman, dirayah ni pula, macam kerja detektif atau bahagian quality control. Detektif. Menarik tu. Ya. Fokus dia bukan pada penghantaran teks tu semata-mata, tapi lebih kepada kaedah-kaedah dan prinsip-prinsip untuk mengkaji dan menilai hadis tu. Dia akan siasat dua benda utama. Pertama, dia siasat orang yang bawa berita tu, perawi atau al-rawi. Siapa dia ni? Boleh percaya ke dia? Ingatan dia kuat tak? Adil ke orangnya? Kaji perawi tu sendirilah ya. Betul. Kena cek background perawi tu. Kedua, dia akan tengok mesej tu sendiri. Teks hadis tu atau al-marwi. Ada benda pelik tak dalam teks ni? Logik ke? Bertentangan tak dengan Al-Quran atau hadis lain yang lebih kuat statusnya? Wah, bukan perawi je. Teks pun kena siasat juga. Ya, dua-dua kena siasat. Jadi, tujuan utama dirayah ni ialah nak tentukan status hadis tu. Adakah dia sahih, paling kuat, paling boleh percaya? Atau hasan, baik, boleh diterima tapi tak sekuat sahih? Atau dhaif, lemah, ada masalah sikit sama ada pada perawi atau teksnya? Atau yang paling teruk, maudu, palsu, rekaan semata-mata. Sahih, hasan, dhaif, maudhu', selalu dengar istilah ni. Jadi, dirayahlah yang tentukan semua ni ya? Betul. Selain tentukan status, dirayah juga bantu kita faham makna sebenar hadis tu. Ikut konteks bahasa Arab, ikut prinsip-prinsip syarak. Sebab tu kadang-kadang, dirayah ni orang panggil juga usulul hadis, prinsip-prinsip asas hadis. Definisi oleh Haji Khalifah pun tekankan aspek pemahaman makna ni. Wah, menarik analogi tu. Jadi, riwayah ni macam postman yang hantar mesej Nabi, dirayah ni pula macam detektif yang siasat postman tu, perawi, dan siasat mesej tu sendiri, matan, nak pastikan ia tulen dan nak faham apa maksud dia. Baru nampak gambaran besarnya. Lebih kurang macam itulah analogi yang membantu tu. Jadi, kedua-duanya pentinglah kan? Tak boleh ada satu je. Tepat sekali.
Dua-dua saling melengkapi. Tak guna mesej sampai kalau kita tak pasti ia betul ke tidak kan? Betul, betul. Dan tak guna juga kita tahu ia mungkin betul tapi kita tak faham maksudnya atau salah faham. Jadi riwayat dan dirayah ni macam dua sayap lah. Faham. Cuma nak tambah sikit lah, ada juga pandangan moden sikit macam dari Dr. Sharaf Al-Quda. Beliau kata pembahagian ni mungkin tak berapa perlu sangat pun. Kenapa pula? Hujah dia, bila kita buat kerja detektif, dirayah, kita secara automatik akan tengok juga cara postman tu bekerja, riwayah. Maksudnya, kajian tentang perawi dan sanad, rantaian periwayatan tu, yang biasanya bawah riwayah, sebenarnya sebahagian besar dari kerja dirayah juga. Jadi, kedua-duanya memang sangat berkait rapat, susah nak pisahkan. Oh, logik juga tu. Memang berkait rapat. Tapi secara umumnya, untuk tujuan pembelajaran dan pemahaman awal, pembahagian riwayah dirayah ni sangat membantulah. Ia bantu kita petakkan bidang yang kompleks ni. Tu kita nampak struktur dia. Bila dah tahu betapa sistematik dan berlapisnya ilmu ni dengan riwayah dan dirayahnya, saya jadi tertanya-tanya pula, macam mana sistem sehebat ni boleh tercipta? Takkanlah muncul macam tu je kan? Mesti ada sejarah perkembangannya. Memang betul. Ia bukan muncul sekelip mata. Akarnya, benihnya, dah ada sejak zaman para sahabat Nabi SAW lagi. Sejak zaman sahabat, awal tu? Ya, mereka ni kan generasi pertama. Mereka dengar sendiri dari Nabi, lihat sendiri perbuatan Nabi, alami sendiri suasana wahyu turun. Dan mereka ni sangat-sangat berhati-hati bila nak sampaikan balik apa yang mereka dapat dari Nabi itu. Kenapa mereka begitu hati-hati? Sikap hati-hati ni bukan suka-suka. Ia datang dari ajaran Al-Quran sendiri. Ada ayat dalam surah Al-Hujurat, ayat 6, yang suruh kita siasat dulu kalau dapat berita dari orang fasik. Jangan terus percaya. Oh, jadi prinsip cek dulu sebelum percaya tu memang dah ada dari awal lah ya dalam Quran? Ya, prinsip tatabut, memastikan kebenaran. Itu dah jadi amalan mereka. Tambah lagi dengan amaran keras dari Nabi SAW sendiri. Baginda ada sebut, siapa yang sengaja berdusta atas nama baginda, maka siaplah tempatnya dalam neraka. Amaran ni sangat kuat. Berat tu amarannya? Kan? Ini buat para sahabat rasa tanggungjawab yang sangat besar. Takut kalau tersilap sampaikan sesuatu yang bukan dari Nabi. Kita ada contoh-contoh klasik lah pasal ketelitian sahabat ni. Contoh macam mana tu? Macam Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, RA. Lepas Nabi wafat, ada seorang nenek datang tuntut harta pusaka. Abu Bakar kata, dia tak pernah dengar Nabi cakap apa-apa pasal hak waris nenek. Dia tanya sahabat lain, ada tak sesiapa pernah dengar? Lepas tu, baru ada sahabat yang tampil bagi keterangan. Dan Abu Bakar minta saksi lagi untuk sahkan. Baru beliau terima. Walaupun dari sahabat, tetap nak saksi ya? Ya. Satu lagi contoh. Khalifah Umar Al-Khattab, RA. Yang ni terkenal sangat tegasnya. Pernah seorang sahabat, Abu Musa Al-Ash'ari, RA, datang ke rumah Umar. Dia bagi salam 3 kali, tak berjawab. Dia pun ikut sunnah, dia beredar. Lepas tu Umar panggil dia balik, tanya kenapa pergi. Abu Musa sebut hadis Nabi suruh minta izin 3 kali, kalau tak diizinkan, baliklah. Okey. Umar terkejut sikit. Dia kata dia tak pernah dengar hadis ni. Dia minta Abu Musa bawa bukti atau saksi yang boleh sahkan hadis tu. Kalau tak, Umar akan hukum Abu Musa. Wah, sampai macam tu sekali. Tegasnya bukan sebab tak percaya Abu Musa kan? Dia sahabat besar. Bukan tak percaya, tapi Umar nak tunjukkan betapa seriusnya hal meriwayatkan hadis ni. Jangan ambil mudah. Kena ada bukti kukuh. Akhirnya Abu Musa jumpa sahabat lain yang pernah dengar hadis tu juga, baru Umar puas hati. Hebat betul cara mereka jaga hadis ni. Jadi, asasnya memang dah ada dari zaman sahabat. Tapi bila pula ia mula jadi lebih tersusun, siap dengan istilah, riwayah, dirayah, semua tu, dan bila start tulis hadis secara besar-besaran? Sebab saya dengar dulu-dulu banyak hafal je kan? Betul. Peringkat awal memang banyak bergantung pada hafalan. Kekuatan hafalan orang Arab masa tu luar biasa. Proses penulisan atau pembukuan hadis secara rasmi dan meluas ni, ia didorong oleh beberapa faktor lah. Antaranya, bila Islam dah tersebar luas ke serata dunia. Maksudnya makin ramai orang lah ya? Ya, makin ramai orang Islam dan dalam masa sama, ramai para sahabat yang hafal beribu-ribu hadis ni dah mula meninggal dunia. Terutamanya dalam peperangan. Jadi timbul kebimbangan, kalau semua penghafal dah tak ada, macam mana dengan hadis-hadis ni? Takut hilang.
Lajik juga kebimbangan tu. Jadi, tokoh penting yang sering dikaitkan dengan usaha pengumpulan dan pembukuan hadis secara besar-besaran ni ialah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau ni cicit kepada Khalifah Umar Al-Khattab. Beliau perintah sekitar awal kurun kedua Hijrah, awal tahun 700-an Mazihi. Beliau sedarkan risiko kehilangan hadis, jadi beliau arahkan gubernur-gubernur dan ulama' di bawah pentadbiran dia untuk mula kumpul dan tulis hadis secara sistematik. Antara yang paling terkenal dapat arahan ni ialah Imam Muhammad bin Muslim ibn Shihab Az-Zuhri dan juga Abu Bakar bin Muhammad bin Amru bin Hazm. Az-Zuhri ni sering dianggap sebagai antara perintis utamalah dalam pembukuan hadis secara rasmi. Jadi zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz tu titik penting lah ya untuk pembukuan? Ya, satu milestone penting. Tapi kena ingat juga, macam pandangan Dr. Muhammad Abu Laith yang kita sebut tadi. Walaupun pembukuan besar-besaran tu mula masa tu, prinsip tapisan dan pengesahan tu dah ada dan diamalkan oleh Nabi dan sahabat. Pembukuan tu lebih kepada langkah pemeliharaan secara kolektif dan sistematik. Okey, faham. Pembukuan tu langkah seterusnya. Tapi istilah ulum al-hadis tu sendiri, bila ia muncul sebagai nama khas untuk bidang ni? Istilah ulum al-hadis sebagai nama khas untuk bidang ilmu ni, ia muncul kemudian sikit. Dianggarkan sekitar kurun keempat Hijrah. Lebih kurang tahun 900-an Masihi. Kurun keempat Hijrah. Ya. Ulama' yang dikatakan mempopularkannya ialah Imam Al-Hakim An-Naisaburi. Beliau ni penulis kitab Al-Mustadrak ala Al-Sahahain yang terkenal tu. Beliau ada tulis satu kitab khusus bertajuk Ma'rifah Ulum Al-Hadis. Maksudnya, mengenali ilmu-ilmu hadis. Oh, jadi Al-Hakim lah yang mula guna istilah tu secara meluas. Boleh dikatakan macam itulah. Sebelum Al-Hakim, perbincangan tentang kaedah hadis ni dah ada. Cuma mungkin tak dikumpulkan bawah satu tajuk Ulum Al-Hadis. Ia mungkin dimuatkan dalam kitab-kitab bidang lain. Macam kitab Ar-Risalah oleh Imam Asy-Syafi'i yang wafat tahun 204 Hijrah. Ar-Risalah tu kitab usul fikih kan? Betul. Kitab asas usul fikih, prinsip perundangan Islam. Tapi dalam tu, Imam Syafi'i dah bincang panjang lebar pasal syarat nak terima hadis, macam mana status hadis ahad yang diriwayatkan oleh tak ramai orang, keperluan perawi yang adil dan kuat ingatan, dan sebagainya. Jadi asas dirayah tu dah dibincangkan awal lagi. Jadi ilmunya dah ada, cuma nama dan penyusunan khusus tu datang kemudian. Al-Muhaddith Al-Fasil Bainar Rawi Wal-Wa'i. Tajuk dia bermaksud pemisah antara periwayat dan yang memahami. Penulisnya Imam Ar-Ramah Hurmuzi, wafat tahun 360 Hijrah. Al-Muhaddith Al-Fasil. Itu yang pertama lah ya? Dianggap sebagai yang terarwaliyah, yang khusus untuk ilmu ni. Ini macam titik permulaan penting untuk pengkhususan bidang ni. Walaupun kitab beliau ni, orang kata, belum cover semua benda lagi. Tapi, ia dah buka jalan. Lepas tu barulah muncul karya-karya gergasi lain macam oleh Al-Hakim sendiri, Al-Khatib Al-Baghdadi. Yang ni sangat prolifik. Dia tulis banyak buku pasal pelbagai aspek ilmu hadis, dari sejarah perawi sampai adab belajar hadis. Kemudian Qadiyat. Dan kemuncaknya boleh dikatakan pada Imam Ibn As-Salah yang wafat tahun 643 Hijrah. Beliau tulis kitab Ulum Al-Hadis yang sangat-sangat berpengaruh. Orang kadang-kadang panggil kitab ni Muqaddimah Ibn As-Salah. Muqaddimah Ibn As-Salah. Yang ni memang selalu dengar disebut. Ya. Kitab ni jadi macam blueprint lah untuk pengajian ilmu hadis selepas tu. Dia susun ilmu hadis ni kepada lebih kurang 65 jenis perbahasan pasal sahih, hasan, daif, sanad bersambung, sanad terputus, perawi fiqah dipercayai, perawi majruh dikritik, macam-macam lagi. Ramai sangat ulama' lepas tu. Sama ada ikut gaya susunan dia, atau buat ringkasan, atau buat syarah ulasan atas kitab dia. Pengaruh dia besar. Panjang rupanya perjalanan dia ya. Dari amalan berhati-hati para sahabat, ke usaha pengumpulan awal oleh Al-Zuhri atas arahan khalifah, sampailah munculnya kitab-kitab besar macam oleh Ibnu As-Salah yang susun ilmu ni dengan begitu terperinci. Betul. Ia satu proses evolusi ilmu yang memakan masa beratus-ratus tahun. Bukan kerja seorang dua ni, macam usaha bersambung-sambung oleh ramai ulama, generasi demi generasi. Kagum betul dengan dedikasi mereka nak jaga warisan Nabi ni. Memang patut dikagumi. Baik, kita dah faham sikit sebanyak maksud dia, pembahagian dia, sejarah dia. Sekarang, soalan paling penting mungkin. Kenapa semua ni penting sangat untuk kita?
orang Islam biasa macam kita hari ni. Dan apa yang buat ulum al-hadis ni special sangat berbanding ilmu lain? Okey. Kepentingannya fundamental, asas sangat. Tak boleh dinafikan. Pertama dan utama sekali, ia adalah mekanisme yang Allah ilhamkan kepada para ulama kita untuk jaga sumber kedua ajaran Islam selepas Al-Quran, iaitu sunnah Nabi SAW. Jaga sunnah Nabi, ya? Ya. Tanpa sistem ulum al-hadis ini, bayangkan betapa susahnya kita nak pastikan ajaran yang sampai pada kita ni betul-betul dari Nabi atau rekaan orang kemudian. Lautan informasi tu mungkin jadi keruh, bercampur benar dan palsu, tanpa penapis ni. Macam penapis maklumat lah, ya? Betul. Dengan adanya ilmu ni, kita boleh bezakan mana hadis yang sahih, paling kuat, mana yang hasan, baik boleh guna, mana yang daif, lemah kena hati-hati bila nak guna, dan yang paling bahaya, maudhu', palsu. Yang ni haram kita sandarkan pada Nabi. Jadi, ia bantu kita tahu level kekuatan hadis tu. Tepat. Bila kita tahu status hadis, kita jadi lebih yakin nak beramal. Kita tahu agama kita ni ada asas yang kukuh, bukan ikut-ikut cakap orang je. Ia bagi kita confidence dalam beragama. Kita tahu apa yang kita buat ni ada sandarannya. Maknanya, ia macam lesson keyakinan kita terhadap ajaran Nabi lah, ya? Kita tahu benda tu dah ditapis, dah disahkan. Okey, itu kepentingannya sangat jelas. Apa pula keistimewaannya? Apa yang buat dia unik? Keistimewaannya terletak pada cara kerja dia, metodologinya. Boleh katalah sistem tapisan hadis ni, terutamanya bahagian dirayah yang melibatkan kritikan sanad. Kritikan sanad tu apa, Di? Cek rantaian perawi tu. Ya, cek rantaian perawi tu. Siapa dengar dari siapa sampailah ke Nabi. Kena pastikan bersambung, tak ada gap. Dan juga ilmu al-jarh wa al-ta'dil. Jar wa ta'dil, apa tu? Itu macam background check yang super detail untuk setiap perawi dalam sanad tu. Jar tu kritikan, ta'dil tu pujian atau pengesahan. Ulama akan kaji sifat perawi tu. Adil ke dia? Jujur ke? Kuat ingatan ke? Dabit? Pernah menipu tak? Faham tak apa yang dia riwayatkan? Semua ni dikaji. Detailnya. Macam siasatan forensik pula. Boleh kata macam itulah. Dan sistem kritikan sanad serta jarh wa al-ta'dil ni adalah satu pencapaian intelektual yang sangat unik dalam sejarah peradaban manusia. Susah nak cari sistem verifikasi sejarah atau teks agama lain di dunia ni yang seteliti dan sesistematik macam ulum al-hadis. Unik untuk tamadun Islam lah ni. Boleh dikatakan begitu. Fikirkan sejenak. Lebih 1000 tahun lalu, ulama Islam dah bangunkan satu sistem pembuktian yang sangat rigoros, sangat teliti. Ia bukan pasal dogma atau percaya buta-buta, tahu. Banyak prinsip dia berasaskan logik akal yang sihat dan juga bukti empirikal. Contoh mudah, kalau dalam rantaian perawi itu ada gap, katakan si A riwayat dari si C, tapi si A tak pernah jumpa si C pun. Sanad tu terputus, munqati'. Logik pun kata, maklumat tu mungkin tak bersambung. Ada keraguan kan? Betul. Logik. Atau kalau berita tu datang dari orang yang memang terkenal suka bohong, kadzab, atau selalu buat dosa besar dan tak kisah, fasik. Logik akal pun suruh kita ragu-ragu dengan apa yang dia cakap kan? Al-Quran sendiri suruh siasat berita dari orang fasik. Ya, betul. Jadi, ulum al-hadis ni satu gabungan yang cantik antara ketaatan pada wahyu, Quran dan sunnah dengan penggunaan akal yang kritis untuk memastikan kesahihan maklumat. Itu yang buat dia sangat istimewa dan disegani. Subhanallah. Bila dengar penjelasan macam tu, baru terasa betapa hebatnya sistem yang ulama' kita bina ni. Bukan setakat hafal-hafal je, tapi satu disiplin kritikal yang sangat canggih sebenarnya. Memang canggih untuk zamannya dan relevan sampai sekarang. Macam gabungan kerja sejarawan, detektif, penganalisis watak, pakar linguistik, semua bergabung untuk pastikan warisan Nabi sampai kat kita dengan betul. Ibarat sistem kawalan kualiti paling ketat untuk ajaran agama kita. Mengagumkan. Alhamdulillah. Jadi, kalau nak simpulkanlah perbincangan kita ni, kita dah sentuh apa itu ulum al-hadis. Dia bukan satu ilmu, tapi himpunan ilmu-ilmu. Betul. Kita dah tengok pecahan besarnya. Riwayah yang fokus pada penyampaian teks hadis tu sendiri dan dirayah yang fokus pada penilaian dan pemahaman teks dan perawi. Ya, riwayah dan dirayah.
Lepas tu, kita dah jejaki sikit sejarah dia. Akalnya dari zaman sahabat yang sangat berhati-hati, melalui proses pembukuan besar-besaran zaman Umar bin Abdul Aziz dan Al-Zuhri, sampailah ia jadi satu disiplin mantap dengan kitab-kitab rujukan utama macam Muqaddimah Ibnu Al-Salah. Satu perjalanan ilmu yang panjang. Dan paling penting, kita nampak kenapa ia kritikal sangat untuk jaga kesucian agama kita. Dan betapa uniknya kaedah yang ulama' kita bangunkan tu, gabungan logik, bukti dan ketelitian. Memang satu bidang yang menuntut ketelitian yang amat tinggi. Betul tu. Usaha gigih para ulama ni memang luar biasa. Semuanya lahir dari rasa cinta dan tanggungjawab yang mendalam pada Nabi Muhammad SAW dan ajaran baginda. Mungkin sebagai renungan akhirlah untuk kita semua dan untuk anda yang mendengar, ada satu benda yang mungkin kita boleh kaitkan dengan zaman kita sekarang, berdasarkan apa yang kita bincang tadi. Apa dia tu? Kita dah lihat betapa telitinya ulama' dulu, tapis maklumat yang dikatakan datang dari Nabi. Mereka ada prinsip tathabbut, siasat dulu, cek dulu, jangan terima bulat-bulat. Kena pastikan sahih. Ya, prinsip tathabbut tu. Nah, persoalannya untuk kita fikirkan bersama. Dalam zaman kita sekarang ni, zaman banjir maklumat kan. Semua di hujung jari. Berita betul, berita separuh betul, berita palsu, fitnah, gosip, semua bercampur aduk. Senang sangat tersebar dekat media sosial, dalam WhatsApp grup kita. Betul. Terlalu banyak maklumat sekarang. Macam mana kita boleh ambil inspirasi dari semangat tathabut ulama' hadis kita dulu tu? Macam mana kita boleh praktikkan sikap selidik sebelum sebar, pastikan sebelum percaya, tabayun kata orang. Dalam kehidupan digital kita sehari-hari, tak kiralah sama ada ia berita dunia biasa ataupun lebih-lebih lagi bila maklumat tu berkaitan dengan agama, dengan hukum hakam atau disandarkan kepada Nabi SAW sendiri. Macam mana kita nak jadi penapis maklumat yang bertanggungjawab macam ulama' hadis dulu dalam dunia moden yang serba pantas ni? Itu satu cabaran yang sangat-sangat relevan untuk kita semua hari ini. Satu persoalan besar tu, bagaimana nak terapkan semangat ketelitian ulama dulu dalam era digital yang penuh cabaran ni. Sesuatu untuk kita renungkan. Dan dapat beri kefahaman baru tentang betapa pentingnya ilmu ni. Sama-sama, moga bermanfaat. Terima kasih sekali lagi kerana luangkan masa bersama kami. Jumpa lagi dalam sesi kupasan yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.